Aku sebagai fan Tegar Harimau Malaya, aku nak sebelum aku mati, sebelum aku menutup mata, aku nak tengok Malaysia main kat Piala Dunia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Kita jumpa lagi untuk minggu ni segmen Apa Cerah, di mana segmen ni kita meminta ataupun mengalu-alukan komen-komen daripada netizen semua. Sebab dalam segmen ini kita beri ruang kepada anda semua untuk berkongsi pendapat dan berkongsi idea tentang topik-topik yang bakal saya utarakan. Dan minggu ni saya rasa saya nak membincangkan topik yang mungkin dapat menambat hati semua juga, yang mungkin jadi kegemaran semua, iaitu maklumat yang kita terima bahawa kontrak Ketua Jurulatih Harimau Malaya iaitu Kim Panggon bakal disambung oleh FAM. Kita semak dulu statistik keputusan pasukan kebangsaan kita semenjak era Kim Panggon. 25 perlawanan telah dilalui, 17 kemenangan, 2 seri dan 6 kekalahan. Satu rekod yang pada aku cemerlang dan memang boleh katakan sangat membanggakan. Apatah lagi dengan jumlah jaringan 65 gol dan hanya bolos 28 gol. Ini satu statistik yang sangat baik. Mungkin kalau kita tengok atas kertas, kalau pihak lawan tengok pun, dia mungkin berkira-kira untuk berjaga-jaga lebih dengan pasukan Malaysia. Kita cuma kalah 6 kali, iaitu dengan kita pernah kalah dengan Singapura, Bahrain, Tajikistan 2 kali, Vietnam dan juga Thailand. Dan tak mustahil, walaupun kita pernah kalah dengan mereka, bila kita jumpa balik, kita mungkin akan dapat atasi mereka dengan prestasi yang terus meningkat dari masa ke semasa ini. Seperti yang kita tengok, macam-macam perubahan kita dapat lihat sejak Kim Panggon mengendalikan pasukan. Walaupun pada awalnya dulu ada beberapa pihak yang mungkin agak skeptikal, agak ragu disebabkan profil ataupun resume beliau yang hanya sekadar membawa pasukan Hong Kong. Tapi Alhamdulillah, selepas hampir 2 tahun, banyak impak positif yang kita dapat lihat. Mungkin kita boleh bincangkan, anda boleh tuliskan komen anda di ruangan komen. Apa antara kejayaan ataupun kebaikan yang pernah Coach Kim Panggon bawa? Mungkin saya di sini boleh senaraikan sedikit dan anda boleh tambah, okey? Of course, yang paling jelas kita nampak ada satu nafas baru pada sistem latihan dan sistem permainan. Saya sendiri respect bila setiap kali membuat liputan latihan pasukan kebangsaan, kali ini lebih lengkap kaedahnya dengan lebih spesialis yang kita boleh nampak. Ada yang dari Sepanyol dan ada dari Korea juga. Dengan drone-nya, dengan analisisnya, kita tengok nampak tim ni lebih profesional dan lebih teliti. Itu yang menunjukkan satu anjakan daripada sistem latihan dan sistem yang dibawa oleh Coach Kim Panggon. Itu memberi impak. Apatah lagi, kaedah latihan yang dibawa sangat berintensiti tinggi dan menuntut semua player berikan terbaik setiap kali sesi latihan. Hasilnya, lebih banyak kemenangan yang kita dapat. Yang kedua, antara kebaikan yang nampak kita lihat adalah cara permainan. Lebih laju, lebih ke hadapan, lebih boleh katakan lebih gairah untuk menjaringkan gol. Dan nampak kekuatan kita banyak menggunakan bahagian wing. Terutama Faizal Halim, Arif Aiman, Sapawi Rashid, Akia Rashid. Walaupun siapa yang bermain, rotation antara mereka nampak serasi dan kesemuanya dapat memainkan peranan dengan baik. Siapa pun yang bermain pasti akan dapat menyumbang kepada jaringan. Itu yang kita nampak, kekuatan dalam sistem permainan Kim Panggon. Anda rasa macam mana? Tuliskan komen mengenai corak permainan yang ditampilkan oleh Kim Panggon. Anda suka ataupun tidak? Seterusnya, sejak era Kim Panggon juga kita nampak ada perubahan dari segi sambutan, atmosfera di kalangan penyokong-penyokong Harimau Malaya. Kita ingat balik tahun lepas waktu kelayakan Piala Asia, boleh katakan sambutan yang sangat luar biasa, dan sambutan itu sebenarnya yang menambah kekuatan pasukan sehingga mampu layak secara merit ke Piala Asia selepas 43 tahun. Wow. Kalau aku ingat balik suasana masa kelayaran tu, goosebump. Sebab kita tahu lawan masa tu bukannya mudah dan bukannya susah juga. Kita ada peluang, tapi dengan semangat dan dorongan daripada penyokong, kita dapat kekuatan tambahan dan berjaya layak. Terutamanya ketika menentang Turkmen dan juga menentang Bahrain. Apa lagi kebaikan yang anda rasa Kim Panggon pernah bawa kepada pasukan Malaysia? Tuliskan di ruangan komen. Dan kita juga nak tengok juga apa kemungkinan yang mungkin untuk masa hadapan setelah kontrak dilanjutkan. Apa lagi yang Kim Panggon boleh buat untuk terus bawa Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Piala Asia kita dah lepas secara merit. Mungkin next target kita of course Piala Dunia 2026.
Aku sebagai fan Tegar Harimau Malaya, aku nak sebelum aku mati, sebelum aku menutup mata, aku nak tengok Malaysia main kat Piala Dunia juga. Itu impian yang takkan pernah padam. Walaupun ada yang pernah gelakkan aku, dikata benda ni tak logik, tapi dengan keadaan sekarang aku percaya dengan apa yang FAM buat, kita mampu untuk realisasikan harapan ini. So apa yang anda rasa Kim Panggon perlu lakukan, dan mungkin support daripada orang lain juga untuk bantu kita terus capai ke anjakan untuk ke Piala Dunia pula. First kali aku nampak lepas ini mungkin kita perlu perbesarkan pool pasukan kebangsaan kita dengan pasukan bawah 23 yang semakin banyak bakat-bakat hebat, dengan kendalian coach baru kita juga dari Sepanyol. Ramuan itu bila diadun dengan cara Korea, aku rasa dapat gandingan yang lebih luar biasa. Untuk Piala Asia mungkin masa tak banyak untuk kita persiapkan satu pasukan yang baru. Perubahan mungkin boleh dilakukan tapi tak banyak. Cumanya selepas habis Piala Asia, apa pun jua keputusan, dekat situ kita kena bangga sebab kita dah layak Piala Asia, dan kemudian kita perlu teruskan dengan lebih banyak kombinasi daripada pasukan bawah 23 dengan senior. Kita perlu perbanyakkan pool players supaya player-player bawah 23 ni dapat dinaikkan dan diserap. Sebab aku nampak je bakat-bakat yang hebat berada di bawah 23. Contohnya Muhairi Ajmal yang memang dah juga ada dalam senior, tapi mungkin lepas ni boleh secara tetap. Azam Azmi Murad, Alif Ikmarizal, aku rasa striker yang pure number 9 kita memang ketandusan. So kena bagi ruang kepada mereka ni. And of course kita nak tengok akhirnya mungkin Lokman Hakim boleh tunjukkan sesuatu dengan pasukan kebangsaan. Itu antara apa yang aku nak lihat lah. Seterusnya mungkin aku percaya kalau Kim Panggon dia bukan jenis yang terlalu strict untuk minit permainan, sebab banyak je player-player yang dia pilih bukan berdasarkan minit permainan, dan juga dia sangat terbuka dengan projek naturalisasi. Aku personally aku bukanlah penyokong kuat untuk program naturalisasi. Cuma aku akui program ni dah banyak menambah baik pasukan kita. Cuma untuk kehadapan, adakah perlu program ini diteruskan? Aku tak ada masalah sekiranya program naturalisasi ini diteruskan. Cumanya kita perlu lebih selektif dan lebih memilih pemain yang betul-betul berkualiti sahaja untuk diserapkan ke dalam pasukan. Contohnya sekarang nama-nama yang sering disebut adalah Romel Morales dan Leandro Velasquez. Pada aku, kalau dua orang ni memang akan bagi satu penambahbaikan yang banyak kepada pasukan. Tapi selain itu, aku nampak nama-nama yang disebut mungkin average dan lebih baik sedikit sahaja daripada pemain tempatan. Aku rasa better kita fokus kepada pemain muda dan bentuk mereka untuk pergi ke lebih jauh. Okey? Dua kebaikan yang aku nampak ataupun dua perancangan yang perlu dilakukan oleh Kim Panggon, dan aku nak dengar korang punya idea juga apa yang selepas ini Kim Panggon perlu lakukan untuk bawa negara kita ke tahap yang lebih tinggi. Okey? Tuliskan komen, jangan malu, jangan segan, luahkan apa yang anda rasa, tapi berhemahlah dengan ilmu lah. Okey? Nak kritik boleh, tapi jangan sampai menghina, jangan sampai terlalu keterlaluan. Okey? Sambil kita berkongsi pendapat, kekal hormat menghormati supaya ilmu kita pun dapat berkongsi sama-sama. Okey? Jumpa lagi untuk Aperture Hour. Segmen akan datang, kita bincang tentang perkara lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.